Sambungan ayat. Allah Subhanahu wa taala kata, "Waja'u ala qamisihi bidammin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun." Kata mereka, kata Allah Taala, dan mereka pun datang. Jadi mereka dah bagi hujah pertama. Sebenarnya situasinya adalah kami ni bawa barang letak kat belakang, adik kami duduk kat situ, kami pergi sibuk-sibuk, datang serigala makan. Dia kata macam tu. Lepas tu kamu memang tak percaya ayah, walaupun kami adalah orang yang benar. Dalam tafsir yang kita dah bahas tadi. Satu. Dia nak bagi sedap lagi apa yang dia orang cerita tu pada ayah. Nak bagi bapak lagi percaya tu, waja'u ala qamisihi bidammin kadhib. Makanya mereka pun datang ala qamisihi dengan baju Yusuf alaihissalam bidammin yang ada darah. Jadi dia bawa baju Yusuf tadi kan, dia ambil baju. Dia pecat baju Yusuf alaihissalam daripada telaga tu kan. Dia ambil baju, lepas tu dia pergi bawa baju tu dan dia pergi lomor darah dekat baju tu. Bila lomor darah dia bagi pada ayah. Ini dia bagi pada ayah gitu. Kalau orang belajar qiraat, dia ada baca ayat ni, ada baca bidammin kazibin satu, ada orang baca bidammin kaziban, ada baca bagi atas pun ada ini qiraat lah, atas qiraat. Ada pula baca bidammin kadib dengan dal bukan za. Kazib, kadib. Ada dua baca, tak apalah. Itu semua bacaan qiraat. Ana sekadar sebut ni untuk kita tahu ya, untuk maklumat ilmu sahaja. Bukan mesti amal lah. Satu. Lepas tu dari sudut bahasa, sepatutnya dalam ayat ni Allah Taala kata waja'u ala qamisihi bidammin bidammin makdzubin. Patut lagu tu. Tapi dalam ayat ni dia tak kata waja'u ala qamisihi bidammin makdzubin. Dia tak guna, dia panggil ismul maf'ul, tetapi dia guna bidammin kadhib, dia guna masdar. Ni just bahasa Arab ya, untuk ana sebut ni untuk bahasa Arab ni. Ada orang mungkin tak faham, tapi tak apalah, mungkin di kalangan kita ada yang faham Maksud dia tak guna kalimah ismul maf'ul, dia guna masdar. Kenapa itu menandakan mubalaghah. Mubalaghah ni maksud melampau. Maksudnya mereka datang bawa baju tu dengan darah yang palsu. Palsu sungguh. Palsu tu sampai tengok sekali pun tahu bohong. Begitu. Orang kata panggil menipu atas darat. Tu bahasa orang Kelantan. Menipu tu bukan nipu biasa-biasa, menipu atas darat. Depan-depan menipu. Macam contoh kawan Nana. Contoh lah nak bagi faham. Masa Nana belajar di Mesir. Kawan Nana seorang, nama Husnul Fikri nama dia. Kawan sama-sama lah, satu kuliah. Rumah kat Mesir tu dia macam apartment tu, rumah dia. Lepas tu beranda tu, kita sidai kain. Kain bila kita basah, dia lekat. Tapi bila dia kering, dia ringan. Angin tiup terbang. Jadi kawan Nana ni, kawan dia baju sidai kat situ. Lepas tu angin tiup, jatuhlah kat bawah. Bila jatuh, dia cepat-cepat turun nak ambil baju dia tadi. Jadi bila dia ambil, dia tengok sampai ada Pak Arab ni, dia dah sarung dah baju tu. Arab tu dia pakai jubah. Lepas tu dia sarung pula baju t-shirt kawan Nana ni lah. Jadi kawan Nana kata, baju aku tu. Dia kata, baju aku tu. Jadi dia kata, tak, baju aku. Arab tu kata baju dia. Padahal dekat baju tu, orang Kelantan panggil tabeng. Ni, terang tulis Husnul Fikri kat baju. Yang tu orang panggil menipu atas darat. Nampak menipu. Tu maksud dia. Menipu tu nampak menipu. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, waja'u ala qamisi bidammin kazib. Dia tak kata, waja'u ala qamisi bidammin makzubin. Segi bahasa Arab ada pemaknaan dia. Jadi bila sebut, waja'u ala qamisi bidammin kazib, maknanya, bila tengok darah tu tahu dah, bohong. Tengok darah tahu dah, ni tidak darah orang ni, darah benda lain ni. Dia boleh tahu selalu. Sebab dalam cerita ni, ulama tafsir bahas, darah tu, darah apa? Ada satu kata darah biri-biri. Ada pula riwayat kedua kata darah tu adalah darah rusa. Sebab yang dikatakan musabaqah tadi, dia orang berlari-lari tu kan, duk kejar. Sebenarnya yang bekerja berburu tu, buru rusa. Rusa tu dia dapat. Tapi sebenarnya adik tu tak makan serigala. Dia pergi buang dalam telaga. Jadi rusa tu dia ambil darah tu, dia letak dekat baju Yusuf AS, dia bagi pada ayah. Tu maksudnya. Cuma dia darah rusa, darah orang, takkan sama. Jadi bila bagi pada ayah, lepas tu yang Quran kata bidammin kazib. Kazib. Dia guna kalimah kazib. Dia tak kata bidammin makdzubin. Itu sedap tu ayat ni. Maksudnya, dia menipu atas darat lah. Terang-terang nampak menipu. Tu sedap ni. Sebab tu penting belajar bahasa Arab. Kan, kalau orang belajar bahasa Arab, dia dengar tafsir Quran ni, dia rasa sedap. Kalau kupas segi bahasa Arab kan. Macam tu punya cara cerita. Ayat simple tapi dia ada pemaknaan yang cukup mendalam. Type. Jadi, dia ambil baju. Cuma baju tu, sebab tu kalau kita tengok Al-Imam Al-Mawardi. Imam Mawardi ada komen. Dia kata,
Kalau kita baca dalam surah Yusuf sahaja, ada 3 tempat yang menceritakan melibatkan kepada baju sahaja. Baju Yusuf AS ada 3 tempat. Yang pertama adalah cerita baju dilomok oleh darah. Ni cerita ayat yang kita bincang ni kan. Yang kedua cerita baju terkoyak kat belakang yang melibatkan Zulaikha. Dalam surah Yusuf ni ada 3 tempat cerita pasal komis je. Baju. Komis ni baju sampai paruh pinggang. Tu panggil komis. Kan? Ada satu lagi baju sampai lutut. Satu lagi sampai ke bawah. Kan? Dia panggil kurta, dia panggil jubah. Komis ni baju sekat pinggang ni. Dia panggil komis. Tak apalah. Masalah tu tak ada penting sangat. Jadi ada dalam ayat surah Yusuf 3 tempat. Yang pertama kisah ayat ni, iaitu baju yang dilomor dengan darah, satu. Yang kedua kisah Zulaikha. Kan? Anda dah sebutlah Zulaikha tu bukan nama betul itu nama Israiliyat bubuh. Jadi Zulaikha kejar tu kan, dia tarik baju koyak kat belakang. Cerita panjang. Kita akan jumpa perbincangan dalam ayat akan datang. Lepas tu yang ketiganya, yang last sekali tu. Cerita tentang bila Yaqub AS kan mata dia buta. Sebab terlalu rindu, menangis sampai rindu sampai menangis buta mata dia. Lepas tu ambil baju Yusuf AS baling dekat muka tu, dia bau tu dia celak balik mata. Cerita tu dekat akhir. Jadi di awal surah ada cerita pasal baju, di tengah surah ada cerita pasal baju, di akhir surah ada cerita pasal baju. Tu cantik cerita Yusuf AS pasal komis je, pasal baju je. Dan semua baju tu melibatkan Nabi Yusuf AS. Tu menarik penggunaan komis dekat sini. Tak apa. Jadi Yusuf AS, adik-beradik ni dia bawa baju Yusuf AS bagi. Bidam min yang lomor darah. Cuma menariknya bidam min kadhib, bohong. Maksudnya kantoi kat situ. Sebab bohong tak darat. Nampak warna ni bukan. Kalau kita tengok riwayat Israel ada cerita sikit lah. Dia kata dalam Israel yang sebut, Imam Qurtubi bawa cerita ni. Dia kata bila diberitahu Yaqub ni menangis. Bila beritahu adik ni dimakan serigala, Yaqub ni menangis. Bila menangis, Yaqub pun tanya, mana baju Yusuf? Mana baju Yusuf? Jadi diorang pun bagilah baju Yusuf. Bila bagi tu, dia ambil baju Yusuf tu, Yaqub ni dia ambil baju Nabi Yusuf tu di hidung. Kan? Dia bau, lepas tu dia cium baju kan. Satu di hidung ni macam ni kan. Dia panggil syamma dalam bahasa Arab. Ambil baju letak jauh gini. Dia cium bau Yusuf, dia bau Yusuf. Lepas tu dia ambil dia cium pulak kat mulut. Kan? Baju yang ada darah. Cuma masa dia cium tu, masa tu dia terperasan. Kenapa baju ni tak ada koyak? Dia pelik. Macam ada koyak. Masa dia kata tak ada koyak, dia terus sebut. Dia kata, Wallahi alladhi la ilaha illahu. Demi Allah, tiada Tuhan kecuali dia. Ma ra'aitu kal yaum zi'ban ahkama minhu. Aku tidak pernah melihat ada serigala yang terlalu cerdik. Sebab akala ibni waqtalasahu min qamisi walam yumazziqu alaihi. Dia kata macam mana serigala boleh makan anak aku tetapi dia tak koyak baju anak aku. Maksudnya kantoi. Confirm menipu. Dia orang ni pun bodoh. Patutnya ambil baju koyak lah sikit-sikit. Lepas tu bubuh darah bagi kan. Patutnya gitulah. Rupanya dia tak perasan. Adik-beradik tak perasan nak wajah. Dia ambil baju tak koyak. Betul-betul elok-elok tu. Dia bagi kepada ayah. Sebab tu ayat guna bidamin kazib. Darah yang dusta, palsu. Ulama tafsir letak 2 tafsiran. Darah palsu tu. Yang pertama maknanya adalah warna darah tu. Beza. Nabi Yaqub AS dia tahu. Satu. Yang kedua dia kata baju tak koyak. Bila baju tak koyak kata confirm palsu. Menipu. Ni popok ni menipu. Dia tahu adik dia menipu ni dengan ayat bidam min kadhib. Sebab koyak tu kan. Begitu. Jadi Yaqub AS dia boleh menilai bohong tu macam mana? Berdasarkan kepada koyak tak koyak. Berdasarkan warna darah. Sebab itu Al-Imam Ibnul Arabi. Kalau kita mengaji kitab tafsir, kita akan jumpa seorang ulama namanya Al-Imam Ibnul Arabi. Bukan Ibnu Arabi, Ibnul Arabi. Satu lagi Muhyiddin Ibn Arabi, itu ulama tasawuf. Ni ulama fiqh dalam mazhab Maliki. Ibnul Arabi kata, di situlah menjadi bukti bahawasanya fiqh ni dia terikat dengan logik. Itulah dalil fiqh ni dia melibat pada logik. Sebab apa? Dalil pada kisah Yusuf Yaqub AS lah. Dia boleh tahu bohong tak bohong tu tengok baju tu koyak ke tak. Dia kata fiqh lagu tu lah fiqh. Hukum fiqh ni melibatkan pada logik. Dia tengok kontradik ke tidak, satu benda tu macam mana nak menilai. Itulah fiqh. Kata Al-Imam Ibnul Arabi dalam mensyarahkan ayat ni, dalam menafsirkan ayat ni. Satu. Yang kedua, ayat ni juga menjadi dalil dia panggil ilmu dirayatul hadis. Kita nak menilai satu hadis tu boleh percaya ke tak boleh percaya berdasarkan kepada logik. Ada kaedah tu kan. Kalau kat Malaysia ni yang mengajar benda macam ni Maulana Asri lah. Dia ada ajar macam mana kita nak menilai Aisyah radhiyallahu anha betul ke masa kahwin dengan Nabi umur 6 tahun. Dia compare lah. Tengok 1, 2, 3 perbahasan. Ada kakak nama Asma dengan Aisyah ni beza 10 tahun.
Masa hijrah tu pula umur Asma berapa, umur Aisyah berapa. Dia kata tak masuk akal pada masa tu umur 6 tahun kalau kahwin dengan Nabi Muhammad pada tahun 2 Hijriah. Sebab pada masa tu nampaknya bukan umur 2 tahun, 6 tahun. Masa tu nampaknya macam umur 17 tahun. Nampak kiraan. Mana guna logik lah tu. Dia guna logik. Jadi kaedah tu yang menilai hadis tu menggunakan logik tu, dia panggil ilmu dirayatul hadis. Bukan logik je, jadi 3. Kalau baca Imam Ibn Jauzi sebut dalam Tadribur Rawi. Imam Sayuti quote perkataan tu dalam Tadribur Rawi, "Iza ra'aital hadis yukhaliful uqul, yubayyinul usul, yunaqidul manqul, fa'lam annahu mawdu'." Kalau kamu tengok satu hadis tu tak masuk akal. Satu. Yang keduanya, hadis tu bercanggah dengan nas-nas yang lain. Yang ketiga, bercanggah dengan dasar agama, maka kamu kena ingat hadis tu palsu. Apa dalil kaedah tu? Kaedah tu mari mana dalil? Kisah Yusuf AS dengan Yaqub AS. Jadi bila baju tu tengok baju tak koyak, confirm bohong. Jadi dia pakai logik je. Tu dia panggil. Kalau ilmu moden dia panggil ilmu detektif. Macam ni detektif nak tahu orang tu bunuh. Siapa yang membunuh orang yang dibunuh tu. Kan? Orang tu kena bunuh. Siapa pembunuh tu? Detektif. Dia guna apa tu? Dia guna itulah tanda-tanda keliling tu kan. Rupanya style detektif tu ada pada Nabi Yaqub AS. Detektif. Tengoklah detektif Conan. Anda tu tengok cerita filem detektif Conan tu. Kan? Sebab pada anak orang yang buat filem tu cerdik. Orang yang buat kartun tu cerdik. Dia boleh cerita macam mana kan. Jadi macam ni detektif tu dia nak menilai sesuatu penjenayah tu adalah fulan bin fulan. Dia check lah. Dia ada kaedah dia kan. Dia pergi dia ambil gambar satu. Lepas tu dia buat balik dia pun cantum gambar. Lepas tu dia cuba imajinasi situasi berlaku. Lepas tu dalam banyak-banyak dia tanya soalan, siapa yang untung dalam pembunuhan ini? Mamat ni mati, siapa untung? Dia cari soalan tu dulu. Kematian Mamat ni, kalau istilah orang Sepanyol dia panggil cui bono. Cui bono. Ilmu detektif lah tu. Kan? Dalam kematian ni, siapa untung dalam kes kematian ni? Fulan cari orang tu dulu. Siapa yang untung dalam kematian ni? Orang tu, pergi cari orang tu dulu. Lepas tu dia sesat lah gambar. Lepas tu dia compare dengan hamba Allah ni. Dia compare, dapatlah orang ni pembunuh. Jadi dia guna tanda. Tanda tu. Tanda. Ilmu tu, Yaqub AS buat lama dah. Sebab tu Quran kata, bagi baju tu, tengok, koyak tak koyak ni. Satu, tengok, warna darah ni. Maknanya bukan Yusuf ni. Bukan Yusuf tak mati ni. Begitu. Dia boleh menilai begitu. Begitu. Okey. Maksudnya, kantoi lah adik-beradik ni. Secara tak langsung tak kantoi. Bapak, menipu pula anak aku. Nipu dah. Banyak dah menipu dah anak aku ni. Allah, Yusuf Yaqub AS pun terus bagi tahu kepada adik-beradik tu. Dia bagi tahu. Dia kata apa? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Dia kata, Yaqub kata sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu. Sebenarnya kamu ni bohong sebenarnya. Kamu bohong. Cumanya kamu ni nak menampilkan tindakan jahat kamu ni macam baik. Itu terjemahan dia. Taswil ni, kalau terjemahan kita mudah-mudah kat Malaysia ni, menegakkan benang yang basah. Itu maksudnya. Macam kita tengok orang bergaduh dalam Facebook. Bergaduh dalam Facebook. Dia tu tak boleh berhujah dah. Tapi dia nak tahan juga macam dia betul. Padahal Taibeng kata-kata terang-terang salah. Terang-terang tak betul. Tapi dia berhujah juga nak kata dia macam betul. Padahal tak betul. Itu kalau kita panggil menegakkan benang yang basah. Dalam sebutan Arab dia panggil taswil. Dia panggil taswil. Taswil tu ayat Allah Ta'ala sebut tu. Bal sawwalat. Sawwalat taswil lah. Dia panggil menegakkan benang yang basah. Maksudnya, kamu ni dah tak betul dah. Tapi duk ceritalah yang korang ni tak bohong. Tak ada. Kamu bohong dah sebenarnya. Lagu tu lah. Lebih kurang. Yusuf nak kata, korang ni bohong sebenarnya. Tapi korang duk ujah juga nak tunjuk tak bohong. Jelas dah korang ni bohong. Berapa kali kantoi dah ni? Tu maksud dia. Bal sawwalat lakum anfusukum amro. Tu maksud dia. Nak terjemah harfiah takut tak faham. Sebenarnya, dirimu sendirilah yang memandang baik pada perbuatan itu. Kita pun tak faham. Apa maksud ayat ni? Maksud dia nak bagi tahu yang korang duk tegak-tegak ni, yang korang kata korang tak bohong ni, bohong. Jelas dah bohong. Tapi korang duk tegak juga. Tu maksud ayat lah. Begitu. Maksudnya Yusuf AS ni, kalau kita tengok bila Yusuf terus cakap, dia orang duk cerita-cerita, Yusuf dengar, dia terus nilai. Kantoi satu, kantoi dua. Dia tak cakap nipu ni, dia tak kata. Cuma dia sebut bal sawwalat lakum anfusukum amra. Korang tak payahlah menegakkan benang yang basah. Macam itulah lebih kurang jawab. Faham dia apa? Maknanya Yaqub AS dah tahu korang bohong. Secara tak langsung bagi tahu, bohong dah ni. Dia tak katalah korang ni bohong. Dia tak kata. Tapi bila kata dah tak payahlah menegakkan benang yang basah. Kita kalau dengar faham maksudnya dia tak percaya dengan aku ni. Dia ragu-ragu dengan aku. Automatik lah dia dah tahu kita bohong. Tapi cara dia bagi jawapan tu cantik. Tak payahlah menegakkan benang yang basah. Macam tu jawab. Maksudnya dia boleh perasan mereka berbohong. Kita ni share kadang-kadang kita boleh tahu orang bohong ni dengan tanda.
Sekarang ni orang belajar ilmu body language, mengenal bahasa badan. Siapa buat tu? Allahu Akbar, tak ingat. Asalnya Al-Farabi dia buat. Al-Farabi buat. Dia panggil ilmu apa? Psychoanalysis. Psychoanalysis. Ada siapa penulis, anda tak ingat nama orang tu. Ada orang Jerman. Dia buat satu ilmu, psychoanalysis. Macam mana ilmu psychoanalysis? Sigmund Freud. Sigmund Freud. Dia buat ilmu tu kan. Dia tengok orang tu, kita tengok bibir dia bergerak. Ada orang ni sembang molek. Tiba ada ketika tu sembang balik. Nyak. Nampak pelik ni. Nyak. Bohong ke tu? Kita boleh kenal orang melalui cara dia bercakap. Sebenarnya benda ni ada dalam Quran. Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Muhammad ayat 30. وَلِتَعْرِفَنَّهُمْ مِنْ لَحْنِ الْقَوْلِ. Kamu boleh kenal orang munafik ni dengan cara mereka bercakap. Lahnil qaul ni, cara mereka bercakap. Kalau orang Kelantan terjemah, cepelak mulut. Cepelak mulut. Ada pendengar orang Kelantan, dia faham lah. Kan? Kalau kita bukan orang Kelantan ni, kena belajar pula lah. Cepelak mulut ni apa dia? Cepelak mulut ni maksudnya kita duk beringat, tiba-tiba keluar sepatah. Kan? Orang munafik ni, dia pergi jumpa Nabi bercakap ni, faham macam kami beriman. Dia bercakap, macam ni. Dia munafik ni. Kita boleh tahu. Cepelak mulut. Kan? وَلِتَعْرِفَنَّهُمْ مِنْ لَحْنِ الْقَوْلِ. Dia bercakap tu, kita boleh perasan. Dia asal nak cakap benda lain, tapi kenapa sepatah keluar lagu ni? Kita, ada tak kena ni, ada benda tak kena. Jadi, Yaakob ni, dia boleh perasan orang tu. Jadi kalau mudah-mudah kita boleh kata, rupa-rupa ilmu psychoanalysis ni, Yaakob terror lah mudah. Yaakob buat lah mudah. Dia terror dah benda macam tu dan diceritakan dia dalam Al-Quran lah. Sebenarnya, begitu. Tak? Jadi Yaakob AS tahu, bohong. Bermaksud, Yaakob ni tahu Yusuf AS tak mati. Yusuf memang tak mati. Adik-beradik ni bohong. Sebenarnya tak mati. Lebih-lebih lagi, Yaakob AS, bila diceritakan awal ayat, bila Yusuf AS bermimpi, tengok 11 bulan, dia dah kata, kamu ni Nabi. Macam mana Nabi ni boleh mati? Tak sempat nak dakwah lagi, mati dah. Tak mati. Dia boleh dah, situ dia boleh fikir dah. Yaakob dia boleh fikir dah. Nampak? Maksudnya tak mati. Adik-beradik ni bohong. Tambahan pula. Dia cerita dulu, dia mimpi tengok 11 bintang, matahari, bulan sujud pada dia. Maksudnya kita dah cerita ayat sebelum, dia ni bakal jadi Nabi. Tiba-tiba tak sempat nak berdakwah apa, mati dah. Bohong ni bohong. Nampak? Dia boleh nilai. Satu. Lepas tu, dimakan oleh serigala. Nabi ni binatang hormat. Binatang hormat Nabi. Binatang ni, antara yang binatang kenal ni, Nabi. Macam mana seorang Nabi dimakan oleh binatang yang binatang hormat? Binatang kenal. Manusia boleh tak kenal Nabi. Tapi binatang dia boleh kenal Nabi. Tiba-tiba binatang makan. Dia kata tak masuk akal. Benda ni tak boleh diterima. Maka di situ Yaakob tu kata, sebenarnya Yusuf AS tak mati. Bila dia tahu tu, dia bersebut fasabrun jamil. Dia bersebut sambungan ayat. Fasabrun jamil. Sabar itu cantik, kata dia. Sabar itu cantik. Bila sebut sabar tu cantik. Kenapa dia kata sabar tu cantik? Sebab Yusuf AS ni, Yaakob AS ni, dia tak sedih. Tetapi itu adalah permulaan dia akan rasa rindu kepada anak yang cukup dia sayang. Itu maksud dia. Jadi bila dia tahu tu, dia sabar. Jadi dia tak mengeluh tak. Apa tu dia guna fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Kalau orang belajar bahasa Arab, ada beberapa bacaan. Ada orang kata tu khabar mubtada mahzuf, ada orang kata mubtada khabar mahzuf. Ini orang belajar bahasa Arab lah. Sebab dia kata tiba-tiba fasabrun jamil. Sabar itu sabar yang cantik. Dia tu sebut sabar yang cantik. Jadi kenapa sebut sabar yang cantik? Jadi ada ulama tafsir lah. Sebenarnya khabar mubtada. Tak apa, itu bahasa Arab lah ke, tak ada penting apa. Apa makna sabar yang cantik? Itu maksud dia. Apa makna sabar yang cantik? Rashid Ridha kata sabar yang cantik ini adalah sabar yang tidak bercampur dengan kebimbangan. Sabar tu dia tak bimbang. Dia tak timbul. Yusuf ni bimbang. Tak bimbang. Sebab dia tahu Yusuf AS ni tak mati. Jadi tak bimbang. Maksudnya sabar yang tak bimbang. Satu. Sebab ada satu cerita pada zaman Nabi SAW. Ada seorang muslimat ni, dia menangis dekat kubur. Ceritalah. Dalam hadis sahih Imam Bukhari riwayat hadis ni. Nabi SAW ni pergi dekat satu perempuan yang ketika itu dekat kubur duk menangis. Bila menangis tu Nabi Muhammad kata, ittaqillah wasbiri. Nabi kata, takutlah kamu kepada Allah dan sabarlah. Kata Nabi Muhammad pada perempuan kat kubur tu. Perempuan tu kata, ilaika anni fa innaka lam tusab musibati. Jauh pada aku. Kamu bukan tahu pun musibah bukan kena kamu, kena aku. Musibah tu kena kat aku, bukan kena kepada kamu. Dia tak kenal Nabi Muhammad masa tu. Jadi bila dia cakap macam tu, falamma insarafa, Nabi Muhammad bila tengok perempuan ada merepek satu pasal ni, dia terus pergi. Nabi pergi. Bila Nabi SAW pergi tu,
adalah seorang datang, sahabat Nabi lah, dia bagi tahu. Dia kata innahun nabi. Perempuan, kau tahu tak siapa hak tegur kamu tadi? Orang tu Nabi tu, Nabi Muhammad. Dia pun alamak tersilap. Maka dia pun pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi, sampai dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia jumpa Nabi, dia kata lam a'rifka ya Rasulullah. Lam a'rifka Rasulullah. Aku tak kenal kamu Rasulullah, minta maaf lah, tak kenal. Kata dia kan. Nabi Muhammad pun sebut innamas sabru fi sudmatil ula. Nabi Muhammad kata sabar ni hak mula-mula tu. Mula-mula sekali kena tu, mula-mula sekali kita tahan. Tahan mula-mula. Orang Kelantan panggil ok. Atau orang Kelantan sabar ni tahan. Tahan mula-mula tu kan. Berlaku satu musibah kita tahan mula-mula. Itulah sabar. Itulah sabar. Tu Nabi kata as-sabru fi sudmatil ula. Kan pada payah nak terjemah. Lah, bagi gapo lagi. Kan? Sini nak panggil apa? Gelombang yang pertama. Gelombang. Apa benda gelombang? Kita tahan mula-mula tu, itu dipanggil sebagai sabar. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tabi'in, Al-Hasan Basri, dia meriwayatkan kononnya Nabi Muhammad SAW ni ditanyalah. Tapi hadis ni hadis maqtu'. Sebab dia langkah terus pada Nabi daripada tabi'in. Patut tabi'in kena ambil pada sahabat kan. Tapi tak apalah, kita ambil sebagai pengajaran. Kononnya Nabi Muhammad SAW ni pernah ditanya oleh seorang sahabat. Apa itu fasabrun jamil? Apa makna sabar yang cantik itu? Dan Nabi Muhammad kata, sabrun la syakwa fihi faman batha walam yasbir. Dia kata sabar yang orang tak meratuh apa panggil? Tak mulut tak bercakap. Kan? Dia ada orang ni datang ujian, mulut bercakap. Bapalah mati tok laki aku, kenapalah bini aku mati, kenapa tinggalkan aku. Itu panggil meratuh. Ada mulut di mulut kan. Dia cakap tu. Ada satu lagi sabar dia tahan dia. Dia boleh diam, sabar. Yang tu dia kata sabar as-sabrun jamil. Maksudnya benda tu berlaku pada bila Yaqub alaihissalam dia beritahu macam tu, dia diam. Dia tahan, dia sabar. Kan? Dan dia tak ada bimbang sebab dia tahu Yusuf alaihissalam memang tak akan mati. Memang tak akan mati begitu tu maksud dia. Sabar ni banyak jenis. Kalau kita tengok perkataan seorang tabi'in, ulama hebat pada zaman ni, Sufyan Ats-Tsauri. Dia pernah sebut, dia kata sabar ni ada dua. Satu, sabar ditimpa musibah. Satu lagi, sabar ketika berhadapan dengan kezaliman. Sabar dengan ditimpa musibah, kena tahan. Tapi kalau sabar berhadapan dengan musibah, kena lawan. Tu kata Sufyan Ats-Tsauri. Ada. Perkataan dia diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia. Dia disebutlah sabar dua jenis begitu. Okey. Jadi, kita nampak maksudnya Yaqub AS sabar. Fasabrun jamil. Sabar cantik. Maksud dia sabar. Tapi persoalan, kenapa Yaqub AS boleh menangis sampai mata buta? Satu persoalan pula orang bangkit kan. Menangis apa buta? Sebenarnya Yaqub AS menangis bukan sebab sedih. Dia bukan sedih. Dia menangis sebab dia berpisah dengan orang yang dia cinta. Namanya Yusuf AS. Kan? Orang cinta ni kan bila berjauhan, dia terindu-rindu tau. Rindu. Last sekali dia buta mata. Itu berlaku pada Yaqub AS. Jadi dia menangis itu bukan kerana kesedihan. Tetapi dia menangis itu kerana kerinduan dia kepada anak dia, Yusuf AS. Jadi kita dah cerita sebelum ni, yang semalam 2 hari lepas kita dah cerita dalam tafsiran sebelum ni. Yaqub AS berpisah sekejap dengan Yusuf AS pun dia dah rasa bimbang. Dia takut-takut kerinduan, bukan bimbang, dia ada kerinduan walaupun sekejap. Bayangkan kalau pisah berpuluh-puluh tahun, kalau kita tengok dalam cerita ni, antara dia mimpi tu, Yusuf AS mimpi tu dengan kes pergi di Mesir tu, yang bapak ni Yaqub pergi ke Mesir 80 tahun. Bayangkan 80 tahun dipisahkan. Macam mana kerinduan yang berlaku pada Yaqub AS, maka tak pelik sampai mata dia buta, menangis-nangis rindu pada anak. Begitu. Type. Nampak cerita dia. Jadi Yaqub AS ni sabar. Dia tahu satu masa nanti dia akan jumpa Yusuf AS. Dia akan tahu. Tak apa. Tahan. Sebab akan datang aku akan jumpa juga dengan anak aku, Yusuf AS. Satu. Dan kalau dia sedih pun, riwayat Israel kata, kalau dia sedih pun kerana faktor jahat anak. Anak tak ada jahat. Dia bukan sedih sebab Yusuf tu. Dia sedih. Adik-beradik 10 orang ni jahat sangat. Sampai sanggup buat lagu tu. Tergamuk boleh buat lagu tu. Kalau sedih pun faktor tu. Bukan faktor Yusuf. Dia menangis tu faktor Yusuf. Menangis tu bukan sebab sedih. Dia menangis tu sebab kerinduan dia kepada Yusuf AS. Cerita dia. Tak. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Jadi Yaqub AS tu katalah, dia kata korang tak payah menegakkan benda yang basah lah. Tak payah. Dia kata korang tak payah. Fasabrun jamil. Sabar tu cantik lah. Yaqub AS kata tak apa. Aku sabar. Aku sabar. Korang dah bohong dah ni. Bohong. Tak payahlah menegakkan benda yang basah. Aku sabar. Dia pun sebut pula. Dia kata wallahul musta'anu ala ma tasifun.
Allah Subhanahu Wa Taala tempat kita minta bantuan untuk lakukan terhadap apa yang kamu kisahkan, yang kamu bohong ni. Tasifun. Asal makna tasifun ni sifatkan. Kisahlah apa yang kamu cerita yang bohong-bohong tu kan. Jadi benda yang kamu bohong ni, Allah Ta'ala akan penentu dia akan datang. Aku akan minta tolong Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah penentu yang korang ni nak jadi apa. Macam itulah lebih kurang. Kalau sabar dalam timpa musibah, baru Allah Ta'ala. Jadi Rashid Ridha ni, dia tafsir ayat ni. Menariklah Rashid Ridha punya tafsiran. Bila Yaqub AS kata, sabar, sabrun jamil. Lepas tu dia kait, Wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku sabar. Lepas tu aku akan report pada Allah Ta'ala. Aku akan minta bantuan Allah SWT terhadap apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu ceritakan. Cerita bohong ni kan. Rashid Ridha kata, dalam doa, dalam perkataan Yaqub AS, dia gabungkan di antara sabar dengan musta'an. Allahul musta'an. Sabar dengan al-musta'an. Dia nak bagi tahu sebenarnya kalau sabar ditimpa musibah, Allah Ta'ala akan bagi pertolongan. Okey, datang musibah. Kita doa. Doa semata-mata doa tak jadi. Dia mesti disertakan dengan sabar. Jadi bila datang musibah, kita sabar, kita doa. Yang tu doa mudah dimustajabkan oleh Allah SWT. Itu komen daripada Rashid Ridha. Sebab ada orang ni, datang musibah, dia dah tak sabar, dah merapuk, lepas tu baru doa. Ya Allah, tunjuklah. Padahal dia merepek dah ni. Yang tu susah doa nak makbul. Tapi Rashid Ridha kata, yang dikatakan doa makbul itu seperti yang dalam dikisahkan Nabi Yusuf AS ni, kenapa dikaitkan sabar dengan Allahul Musta'an? Minta bantuan dengan Allah Ta'ala tu, tapi sebelum tu ada sabar kan. Yang sebelum tu musibah lah. Tidak berjumpa dengan anak tu kan. Jadi musibah perlu diikat dengan sabar, baru minta pertolongan, mudah dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Kata Rashid Ridha dalam kitab tafsir Al-Manar. Begitu. Taib. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Begitu. Okey. Dua ayat ni, apa pengajaran kita boleh ambil? Yang pertama, ilmu ni, dia tidak semata-mata apa yang tersurat. Kadang-kadang ada yang tersirat. Ilmu ni. Dan kita kadang-kadang boleh faham satu benda ni melalui tanda. Ini yang berlaku pada Yaqub AS dalam menilai cerita adik ni. Melalui tanda. Tanda tu macam-macam tanda lah. Kalau orang belajar zaman sekarang ni, ada orang belajar ilmu semiotik. Kalau kita tahu, ada satu ilmu dia panggil ilmu semiotik. Ilmu semiotik ni adalah ilmu tanda. Kan? Tanda, kalau kita jumpa seseorang, kita pergi rumah dia, contoh kita pergi rumah dia, orang kata dia ni profesor, doktor. Profesor, doktor. Tiba-tiba profesor doktor pakai cincin besar. Besar cincin dia. Cincin besar begitu kan. Lepas tu kita pergi rumah dia, tak ada buku. Almari ada tapi banyak kosong. Lepas tu kita pergi dekat universiti dia, dekat pejabat universiti, tengok tak ada buku juga. Tapi dia ni profesor, doktor lah apa, contohlah profesor, bukan profesor media dah, profesor. Kita boleh menilai, Muhammad ni mungkin jadi profesor ni bukan sebab kepakaran ni. Muhammad ni mungkin sebab kaki jilat ni. Jilat kuat sangat tu jadi profesor tu. Boleh menilai macam tu. Dia panggil ilmu semiotik. Kan? Sebab apa kita boleh kata jilat? Tu tengok cincin besar ni, macam ayahanda, macam gigi pekida, contohlah kan. Tu contoh ni, bukan betul ni. Nampak misal. Jadi kita menilai tu semiotik, berdasarkan pada tanda. Ilmu tu bagi ilmu semiotik. Jadi ilmu semiotik jadilah tata bahasa bagi ilmu tanda tu. Kan? Kita kalau tengok orang pakai spek, penilaian kita orang pandai. Sebab apa? Selalu kebiasaan orang pakai spek ni, dia rabun sebab dia kuat baca buku. Contoh. Sekarang ni tak boleh kira Syekh. Mata rabun ni sebab tengok main Facebook. Facebook bukan mesti cerdik. Baca buku dengan baca Facebook tak sama tu. Kan? Tapi kalau tengok pakai spek, selalu kata cerdik ni. Tu semiotik dia tu. Jadi Yaqub AS, dia ada kepakaran ilmu semiotik. Dia tengok tu, dengar, tahu, bohong. Dia ada ilmu detektif tu. Sikit sebanyak. Dia boleh tahu benda tu. Begitu. Tu satu kita boleh pengajaran. Yang kedua, kadang-kala apabila kita kena khianat, bukan semua keadaan. Kadang-kadang bila kita kena khianat, kita kena sabar. Orang khianat tak apa. Khianat kita kena sabar. Tapi dalam masa sama kita berdoa pada Allah, biar Allah Ta'ala hukumkan pada orang khianat tu. Beberapa keadaan. Ada part kadang-kadang kita kena lawan. Tadi kita dah sebut, Sufyan Ats-Tsauri sebutkan. Dia ada dua perkara sabar. Yang pertama musibah, satu lagi berhadapan dengan kejahatan. Bila orang buat kejahatan, kezaliman, itu kena lawan. Tapi ada satu lagi, musibah. Bila musibah, kita kena sabar. Doa pada Allah. Dan inilah yang berlaku kepada Yaqub AS bila dia berhadapan dengan 10 orang anak dia yang bohong dia. Begitu. Baik. Sambungan ayat, waja'at sayyaratun fa'arsalu wariduha wallahu ta'ala ala wallahu alam. Wallahu alam. Nanti kita akan cerita pula esok bagaimana datang geng-geng peniaga-peniaga orang-orang yang nak pergi ke Mesir. Dia pergi ambil Yusuf AS, lepas tu dia bawa ke Mesir. Itu insya-Allah kita bincang esok insya-Allah. Dapat kat pasar macam mana Yusuf AS nak dijual. Lepas tu jumpa pula dengan suami Zulaikha yang dalam riwayat Israel namakan sebagai Futifar. Itu insya-Allah kita akan bincang esok insya-Allah. Wallahu taala alam. Wallahu alam. Okey, ada soalan tak? Buka pertanyaan.
Okey, Haji Yusri Ibrahim. Assalamualaikum assalam ji. Apa khabar ji? Dr. Rahman Khalid. Alhamdulillah. Salam. Salam. Salam doktor. Zaini Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim. Salam. Assalamualaikum. Semua salam ni. Haji Hamdan. Dia bagi love satu kali. Ridwan. Salam. Waalaikumsalam. Haji Wan Ahmadi. Ada soalan panjang Haji. Kisah darah dusta ni membawa kita kepada kes-kes di mahkamah melalui ujian DNA. Air mani dan sebagainya digunakan untuk jadikan bukti dalam perbicaraan. Artinya dalam bukti kes pun masih lagi boleh menimbulkan keraguan. Akhirnya fitnah berleluasa dalam masyarakat dengan kes yang dibicarakan. Sekian sedikit ulasan lain. Ini tambahan Haji. Dia kalau kita belajar dalam ilmu Al-Qadha. Dia dalam fiqh Islam. Kalau belajar Azhar. Kat Azhar ni. Last sekali tahun akhir ni dia akan belajar kitab pasal Al-Qadha. Macam mana kita nak jadi qadhi. Dan qadhi nak menilai satu kesalahan. Itu belajar di Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik. Ada satu cerita tau dia bawa. Dalam hadis. Kalau tak silap mana dalam Sunan Abi Daud. Kalau tak silap mana. Anda pun ingat lupa dalam kitab mana. Dia akan mari kisah ni. Macam mana Sulaiman AS boleh menilai sesuatu kesalahan itu berdasarkan kepada firasat. Dia tajuk dia firasah. Al-firasah. Kononnya pada zaman Nabi Daud AS, sebab tu cerita ni ada keraguan, ada orang kritik lah. Tapi walau bagaimanapun kita cerita lah untuk ambil pengajaran. Type. Jadi cerita dia, Yaakob ada kes dua orang ibu, muda dan tua. Dia masing-masing ada anak kecil. Dan anak kecil itu, seorang tu telah dimakan oleh serigala. Ibu yang tua ni ada anak, anak yang tua, ibu yang tua. Ibu yang muda. Ibu yang tua, Ibu yang tua, dia ada anak kecil, anak dia makan serigala. Ibu yang muda tu anak dia. Ibu yang tua ni pergi curi, ibu yang muda punya anak, jadikan anak dia. Bergaduh lah dua tu, berebut. Berebut pergi jumpa dengan Nabi Daud AS. Nabi Daud kata, budak ni kepunyaan ibu yang tua, bukan ibu yang muda. Ibu muda tak puas hati. Keluar dari istana Nabi Daud, bergaduh. Dia istana lah, sebab Nabi Daud raja bergaduh, berembah dua tu pula. Nabi Sulaiman pun datang, anak Nabi Daud. Dia pun raja juga lepas benda tu kan. Nabi datang, Nabi Sulaiman bergaduh. Dia tanyalah apa masalah korang. Dia sebutlah begini, masalah anak lah, bapak kamu buat keputusan kami tak puas hati. Jadi bila Nabi Sulaiman dengar, Nabi Sulaiman kata, minta pegawai datangkan sebilah pedang. Bawa mari pedang. Lepas tu, dia kata, mari pedang. Jadi bila pedang, ibu dua-dua tanya, pedang apa pedang? Dia kata lah, pedang ni, sebab korang berebut seorang budak, aku nak kerat dua, bagi dua, seorang. Ambil seorang sebelah. Adil. Wah, nak berebut sangat. Jadi bila Nabi Sulaiman kata macam tu, ibu yang tua tu dia buat relax. Ibu yang muda pula menangis. Dia menangis-nangis kata macam ni lah. Kalau buat macam ni matilah budak ni. Belah dua Jadi macam ni lah. Biarlah ibu tua jaga pun tak apalah. Biarlah. Kesian ke dia. Kesian kan tak nak lah. Aku tak nak. Ibu yang tua relax. Nabi Sulaiman kata okey aku putuskan keputusan hari ni. Budak ni kepunyaan ibu yang muda. Sebab apa? Mana mungkin seorang ibu sanggup tengok anak dia dibunuh. Dia panggil firasat. Berdasarkan pada tanda tadi. Sebenarnya benda ni jadi wacana dalam Al-Qadha. Dalam bab-bab penghakiman dalam Islam. Ada wacana tu. Azhar belajar benda ni. Begitu. Tu lebih kurang anda tambah sikit lah daripada apa yang Jiwan Ahmadi komen. Wallahu'alam. Baik. Muhammad Ismail Ibrahim. Barangkali Piramli ambil inspirasi kisah Nabi Yusuf pada watak Kasim Selamat. Macam tu mana cucuk mata tu Kasim Selamat. Mana menarik juga entah boleh interpret sampai situ kan. Tapi Kasim Selamat tu kan yang menyanyi tu kan. Dia menyanyi dengan Sabariah. Tapi watak yang mana cucuk mata. Wallahualam. Tak apalah. Entah perasan. Kalau entah perasan, entah komen kat bawah. Anda pun nak tahu juga entah perasan tu. Asri Sudin. Assalamualaikum. Salam Syekh. Adakah adik-beradik Nabi Yusuf pernah bertaubat selepas peristiwa ini? Ada. Last sekali. Nanti kita akan cerita. Tak sampai lagi. Haji Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya. Apa kesudahan cerita perempuan murtad tadi Ustaz? Orchid ni kawan Ana lama. 2 tahun. Lama kawan. Rapat dengan dia. Selalu jumpa. Ana ajak masuk Islam. Dia tak nak. Dia nak kekal dengan Kristian. Ana tanya kenapa kekal Kristian. Dia cakap kan dia kata dia ada seorang boyfriend. Dia asalnya Muslim. Dan dia bercinta dengan seorang budak Muslim asal ni. Dia bercinta seorang budak Muslim. Budak ni gaji Madinah. Ustaz lah. Dan dia bercinta dengan budak Madinah. Lepas tu budak Madinah ni perangai tak baik. Bila perangai tak baik, akhlak buruk. Macam-macam lah budak Madinah buat ke dia. Lepas tu, tiba-tiba dia jumpa seorang budak Kristian. Budak tu budak Filipina. Jadi bila jumpa budak Filipina tu, bercinta. Dan budak Filipina ni bawa pergi gereja.
Dia pergi gereja. Itu yang menyebabkan jadi murtad. Dia ikut Mamat ni lah, budak Filipina. Tunjuk gambar budak tu. Tunjukkan Ana tu. Handsome. Kan? Ana bila tengok gambar tu, Ana tergugat. Dia kata, aku jual kedai dah. Mamat tu lagi handsome pada aku kan. Jadi, masa tu, jadi Ana tanyalah, tak nak masuk Islam balik ke? Dia kata, tak. Sebab apa? Sebab, tak boleh. Dia jatuh cinta dekat Mamat Filipina tu lah. Jadi, nak jadi cerita ni, masa Ana tengah kawan tu, ada satu kes. Iaitu dia tulis satu status dalam Facebook. Masa tu Facebook dah ada dah. Dia tulis dia ada buat satu benda lah. Ada kawan tegur dia. Sebab benda tu tak tepat. Dan benda tu menyebabkan pada Ana. Dan kalau sekiranya tersebar, boleh timbul fitnah pada Ana. Macam itulah cerita dia. Dan memang ada Ana terfitnah budak perempuan ni. Ada seorang, sekarang jadi wahabi dah orang tu. Ana tak nak sebut lah orang tu. Sebab dia fitnah lah macam-macam pasal perempuan tu. Tak apalah, tu cerita lama. Jadi bila macam tu dia ni tak boleh ditegur, dia marah. Dan dia marah pada kawan Ana yang tegur dia, dan dia beranggapan Mamat tu tegur dia kerana Ana bagi tahu dekat kawan tu, so bagi tahu ke dia macam tu. Dia tuduh Ana lah. Situ dia marah, dia maki Ana, dia kutuk Ana. Jadi gaduh lah. Gaduh. Ana tak balas, Ana diam je, tak cara ke dia. Situ tu putus hubungan. Ana tak tahu dia jadi apa. Itu cerita dia. Wallahu a'lam. Lebih kurang macam itulah. Nabi Yaqub AS, Qurratul Ain, Nabi Yaqub dah tahu anak dia menegakkan benda yang basah. Dia tak tanya ke mana kubur Yusuf, dan ada ke Nabi Yaqub bagi hukuman apa-apa atas kesalahan anak-anak dia. Ada hukuman. Akan datang kita akan jumpa macam mana hukuman yang diberi oleh Yaqub AS kepada Yusuf AS. Kubur tak tanyalah kubur, sebab dia tahu dah bohong. Awal-awal bohong. Gitu. Wallahu a'lam. Abadik Tajuddin. Salam Ustaz. Ustaz selalu rujuk Rashid Ridha. Al-Manar. Tafsir Al-Manar. Saya pernah dengar kuliah seorang profesor Islam. Dia tunjuk surat dari Persatuan Freemason. Kononnya Rashid Ridha dan Muhammad Abduh, ejen Freemason. Betul ke? Tahu lah ke. Orang tak suka Rashid Ridha. Rashid Ridha ni reformis. Dia banyak mengubah cara fikir orang Islam pada zaman dia dalam melihat Islam. Jadi orang buat propaganda tak suka dia. Dan dia ni ditulis sebagai kaum muda. Itu satu masalah juga. Orang tuduh dia Wahabi. Ada juga orang tuduh dia Wahabi. Tapi sebenarnya tidak Wahabi. Beberapa pandangan dia bercanggah dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ada. Tapi memang tak nafikan tuduhan kononnya dia tu adalah Freemason. Memang ada tuduhan. Tapi kadang tak betul. Benda tu tak betul. Itu semua dakwaan. Dan kitab Rashid Ridha Al-Manar ni antara kitab tafsir muktabar lah pada era ini. Sekarang ni antara kitab orang baca dalam ilmu tafsir ni antaranya Al-Manar. Ditulis oleh Rashid Ridha. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain tak? Sila. Ni kawan-kawan, orang tengok ni mungkin dia akan tengok khusi Ana. Khusi ni alhamdulillah ada orang bagi tadi. Alhamdulillah. Ana tadi jumpa kawan dekat Bangsa. Duk sembang-sembang, tiba-tiba ada seorang kawan. Ana rasa kawan-kawan kita live Facebook sama-sama barangkali. Telefon, dia kata Ana dekat mana? Ana kata Ana ada dekat Kuala Lumpur, ke Bangsa lah. Oh, dia kata anak dia nak hantar kerusi. Kerusi nak hantar rumah. Dia tanya Ana balik pukul berapa? Dia kata petang lah kot. Ana balik pukul 6.30 baru balik. Ana cakap dia pukul 6 lebih kurang. Tapi tak dia Ana balik 6.30. Kan? Lepas tu lambat live tadi sebab Ana merojaah dulu. Ana baca dulu tadi. Agak lebat sikit tadi. Pukul 9.10 baru start. Habis merojaah. 9.15 kita terus live Facebook. Sebab nak merojaah, nak tengok balik ayat tu kan. Nak tengok balik kitab-kitab tafsir tu. Jadi Ana kata pukul 6. Jadi hamba Allah ni, kawan kita ni, Ana pun cakap lah, mak Ana dekat rumah kan. Mak Ana duduk kat Terengganu. Tapi ayah Ana sakit ni, dia mari duduk kat sini. Jadi mak ni ada. Jadi Ana cakap lah ke kawan kita tadi datang. Telefon mak Ana lah. Hantar, dapat kerusi. Dia bagi kerusi. Dia pun hantar WhatsApp. Dia kata kerusi ni sebagai ganti kerusi Ana yang selalu tu. Yang kerusi tu keras. Ini lembut sikit. Kan? Ana pun la haula wala quwata illa billah. Ana tak sangka lah. Jadi nampaklah kerusi. Sedap sungguh lah ni. Ana duduk boleh pusing-pusing dah ni. Macam duduk kat pejabat dah ni. Kan? Alhamdulillah lah ada kawan bagi kerusi. Banyak orang bagi. Orang bagi mikrofon. Lepas. Orang hantar post. Ana pun tak tahu siapa yang post. Ada orang bagi lighting. Orang bagi handphone. Tak apalah. Alhamdulillah. Terima kasih lah pada kawan-kawan tu. Kan? Syukran jazilah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala murah rezeki lah. Mungkin nak memudahkan Ana lah untuk kita live Facebook. Begitu. Wallahualam. Okey. Ada lagi tak nak tanya soalan? Sila. Pukul apa dah ni? 10.30. Setengah jam.
Okey. Haji Rahman, Dr. Rahman. Alhamdulillah, Doktor. Alhamdulillah, rezeki Allah. Haslina Osman. Assalam. Ustaz, Waalaikumsalam. Maaf nak bertanya. Tadi Ustaz kata sabar ada dua. Satu bila setampa timpa musibah dan satu apabila dizalimi kita kena lawan. Macam mana kita nak pastikan atau bezakan antara musibah atau kita mendapat mangsa kezaliman penindasan? Mohon pencerahan. Kematian anak itu musibah. Anak mati itu musibah. Nak lawan. Macam mana isu macam tu kan? Tapi ada satu lagi, macam contoh negara kita. Lepas tu ada orang zalim memerintah. Apakah kita kena sabar dalam maksud kita kena diamkan diri? Tak, dia kena lawan. Nampak tu dia kena nampak macam kes kita dalam satu negara, pemerintah yang merintah tu zalim dan kita mangsa kena zaliman, mangsa kezaliman. Dan kezaliman tu pula kalau kita biar akan merebak pada orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Ketika itu kita kena lawan. Itu sabar juga tapi sabar bentuk melawan. Sabar musibah tu mati anak contoh. Orang yang kita sayang terpisah contoh. Kan? Itu dia panggil musibah yang berbentuk sabar berbentuk musibah. Satu lagi musibah yang berbentuk kezaliman lakukan oleh orang yang kalau kita biar tu memberi implikasi kepada orang lain yang akan jadi mangsa. Maka kita kena lawan gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ustaz cakap pasal kebenaran tadi. Saya dari dulu terfikir, adakah kebenaran hakiki? Sebab semua orang mengaku dia benar dan selalunya kebenaran itu atas tafsiran individu kumpulan. Takut juga yang kita rasa benar tu tak benar. Bagus soalan Qurratul Ain. Dia ada, kalau orang belajar tasawuf, kalau orang belajar falsafah, dia ada dua istilah. Satu dia panggil al-asalah, satu lagi dia panggil al-i'tibariyah. Istilah dia. Asalah ni benda asal. I'tibariyah ni cara manusia interpret sesuatu benda yang asal. Contoh nak buat. Ana. Ni, Wan Ji, Wan Husin ada ni. Ana ni, hakikatnya ada. Asalahnya ada lah. Hakikat ana ni. Ada kan? Hakikat ana ni pakai spek. Nampak pakai spek. Cuma ada iktibar. Ada penafsiran ana. Kenapa ana pakai spek? Ada orang tafsir ana pakai spek ni sebab mata ana rabun. Satu. Ada orang tafsir tak, mata dia tak rabun. Dia pakai spek ni sebab dia nak tunjuk dia pandai. Dua. Ada pula orang tafsir, dia pakai spek ni sebab dia nak dia nak bermain politik. Ada juga. Cuma tafsiran. Jadi yang kita sebut, ana ni, hakikat ana ni ada. Ana pakai spek tu betul. Itu hakikatnya. Hakikat. Itulah kebenaran hakiki pakai spek. Ana. Itu kebenaran hakiki. Tapi bila orang tafsirkan, pakai spek ni kenapa? Yang tu itibari. Sekarang ni, Allah Ta'ala tu hakikat dia ada. Itu asalah dia, asal dia. Tapi, macam mana manusia memahami Allah? Itu tafsiran. Kan? Macam orang Hindu, dia faham Allah. Orang Kristian faham Allah. Orang Buddha faham Allah. Orang Yahudi faham Allah. Allah belaka. Tanya orang Hindu, percaya Allah juga? Ana ada kawan seorang Hindu tanya. Percaya? Dia kata, kami percaya Allah. Dia kata orang Hindu tu lah. Jadi ana pun, bila dia kata percaya Allah, ana teringat ayat Quran tu. La in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa cipta langit bumi, sudah pastilah Allah dia orang akan jawab. Quran kata, jadi bila nak tanya kawan-kawan Hindu, percaya Allah? Dia kata percaya. Lepas tu patung-patung banyak tu lagu mana? Dia kata patung-patung tu sebagai perantara antara kita dengan Allah. Sebab kami ni kotor, Tuhan tu suci, Tuhan tu bersih, maha kudus tu kat Tuhan belaka. Kita kotor, kita nak direct tak boleh. Maka kita kena ambil orang tengah yang untuk membawa kita ni pergi pada Tuhan. Orang Tuhan tu. Jadi yang orang Tuhan tu patung tu lah. Itu dua patung. Ada patung nama Hanuman. Ada patung nama Krishna. Apa lagi? Macam-macam nama tu lah. Pergi ngaji bab Hindu dia tahulah kan. Orang Hindu cerita. Maknanya dia percaya Allah. Tapi dia percaya Allah tu. Kita faham. Sama? Tak sama. Beza. Kristian faham Allah. Allah dah. Dalam Quran kan. Laqad khafara alladhina qalu inna Allah salisu salasah. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Ta'ala tu ketiga daripada tiga. Dia guna Allah juga. Tapi faham Allah tu tiga. Kita tak Apa lagi? Orang Yahudi, Uzair anak Allah. Nasrani, Uzair Al-Masih anak Allah. Kita tak. Iktibari. Cuma iktibari kita ini yang kebenaran. Ini kebenaran. Kepercayaan kita inilah kebenaran. Yang lain pada itu sebagai tidak benar. Begitu. Orang Salafi bergaduh dengan orang Asy'ariyah. Allah Ta'ala duduk atas arasy ke tidak? Allah tu ya. Tapi bergaduh tu Allah Ta'ala duduk atas arasy ke tidak? Itu iktibari. Itu iktibari. Kena beza as-salah dan iktibari. Hakikat kebenaran itu ada. Manusia menafsirkan kebenaran itu yang pelbagai. Hakikat kebenaran itu ada. Kebenaran itu adalah satu hakikat. Tapi bila manusia melihat kebenaran, jadi tafsiran masing-masing. Itu dipanggil iktibari. Nah, ini ada kupas ni kalau kena baca ilmu falsafah Islam. Anda pernah bentang lama dah dulu masa minat baca buku falsafah ni. Anda pernah bentang seminar falsafah dekat
Uni KL. Lama dah. Wallahualam. Bid Aris. Alhamdulillah Syekh. Adakah jazak para nabi anbiya tidak terjejas selepas kematian mereka? Beberapa tahun lepas ada berita Taliban musnahkan makam Nabi Yunus. Ada jumpa jasad nabi ke selepas tu? Dia masalah ni, kita orang mendakwa makam nabi, kadang-kadang bukan makam nabi, claim je lebih. Kat Mesir tu berlambak orang kata makam nabi, padahal bukan makam nabi pun. Siapa dia tak tahu duduk kat situ, orang kata nabi, adalah gitu. Wallahu a'lam. Masalah Nabi Muhammad SAW tu jasad nabi ni hancur tak hancur tu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh rekod kitab-kitab hadis untuk orang baru nak belajar hadis. Kitab-kitab hadis, kalau orang nak belajar, tak tahu nak cerita, tak kerti. Kalau nak, dia pasal kitab hadis ni dia baca jenis. Satu Al-Wa'yul Islami, memberi kesedaran. Itu kena baca hadis 40. Apa lagi? Riyadhus Salihin. Itu hadis. Dia bukan cerita hukum. Dia cerita nak menggalakkan kita melakukan ibadat. Dia bagi targhib, motivasi. Tapi kalau nak belajar hadis, tersudut fiqh, Subulus Salam. Itu dia akan luas lah. Pembahasan luas. Nailul Autor. Itu anak baca tu. Itu kita nak faham hukum fiqh melalui hadis. Itulah. Kalau nak mudah lagi, baca Syekh Sabiq. Fiqhus Sunnah. Itu lagi mudah. Dia cerita simple-simple je. Dia cerita tak banyak mazhab. Kalau mari Nail Autor tu dia bahas sanad lah apalah. Itu nak belajar macam itulah. Tapi sebenarnya Nail Autor ni tidak kecil juga, besar dah sebenarnya. Kalau dekat Pakistan tu, Jami' Abu Bakar lah, Jami' As-Salafiyah tu, dia baca Nail Autor ni tahun 4 dah. Tahun keempat. Belajar Nail Autor. Jadi tak kecil jugalah kitab tu. Subulus Salam. As-Sun'ani. Itu antara kitab lah nak mengaji hadis. Tapi kalau kita dah tahu tradisi hadis, kita dah faham tradisi fiqh, kita dah belajar dah asas-asas fiqh, yang tu baru boleh mengaji Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Sunan, Nasa'i, bla bla tu. Kalau kita pergi terus pada Sahih Bukhari, Muslim, tanpa kita belajar fiqh, takut terkeliru. Takut terkeliru. Sebab tu kena mahir dulu disiplin usul fiqh, kita faham fiqh, usul fiqh, usulul hadis. Apa tu mengaji Sahih Bukhari? Nampak selalu baru kita dapat sedap mengaji tu. Baru kita tak terkeliru dalam pembahasan tu begitu. Wallahualam. Itulah nama cadangan. Haji Wan Ahmadi Jalil, boleh jelaskan lebih Ustaz, Hindu mengambil orang suci sebagai perantaraan dengan tawassul, di mana bezanya? Tawassul ni yang disepakati dalam Islam, semua ulama Sunni, Syiah, Salafi, Wahabi, Syairah, Maturidiyah ni 3. Semua sepakat. Hak lain tu semua khilaf. Yang 3 tu, yang pertama tawassul dengan orang hidup. Maksudnya kita ni ada orang nak pergi ke Mekah contoh, jumpa dia, Syekh kat depan Kaabah tolong doakan anak sama. Itu tawassul tu. Itu tawassul yang disepakati oleh ulama, kata boleh. Satu. Yang keduanya tawassul dengan amalan soleh yang kita buat. Bukan amalan soleh orang buat. Amal soleh kita buat. Contoh, kita nak minta satu benda dengan Allah, kita derma dulu. Kita ambil duit bola tabung masjid. Bila boh tabung masjid, kita pun doa, Allah Tuanku dengan duit tabung aku bubuh. Jadi itu amal soleh. Tolong mustajab doa aku nak pergi. Itu disepakati oleh ulama. Dan ada hadis Nabi SAW lah. Hadis riwayat Imam Muslim. Cerita Nabi Muhammad tentang 3 orang yang tidur dalam gua. Sedap-sedap pintu gua dah tertutup. Lepas tu dia nak keluar tak boleh. Tolak-tolak tak terkeluar. Tak terbuka pintu gua. Jadi, tiga-tiga tu dia berdoa. Tapi sebelum doa tu dia cerita amalan baik dia orang. Cerita panjang lah hadis tu. Dia doa, aku buat beginilah. Ini amal soleh ya Allah. Aku buat ni ikhlas kerana-Mu. Tolong mustajab doa aku. Tolong buka pintu gua. Jadi 3 doa tawassul tu dengan amal soleh mereka buat, pintu gua terbuka. Mereka boleh keluar. Hadis Muslim. Itu dalil mengatakan boleh tawassul dengan amalan soleh yang kita buat. Yang ketiga, tawassul dengan nama Allah. Maksudnya kita masa doa, kita baca nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwab. Itu tawassul. Jadi tawassul dengan kemuliaan nama Allah, lepas tu kita minta, ya Allah aku nak pergi. Itu disepakati. Yang lain itu semua khilaf. Tawassul dengan orang dah mati, khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Tawassul dengan amal soleh orang lain buat, khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Debat panjang lah bab tawassul ni. Itulah lebih kurang yang boleh cakap. Wallahualam. Dia Syekh Albani dia ada tulis satu kitab khusus, At-Tawassul. Dan asal kitab tu dia nak mengkritik Sa'id Ramadan Al-Buti, Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqhus Sirah. Sebab Fiqhus Sirah tu ada satu cerita pasal tawassul. Jadi nama apa? Albani tak setuju. Dia tulis satu kitab. Kitab At-Tawassul nama kitab. Lepas tu kalau hak lain tu pernah tulis pasal tawassul ni Ibnu Taimiyah.
Al-Imam Ibn Taymiyah. Itu memang clear. Tajuk At-Tawassul wal Wasilah nama kitab. Dia cerita panjang lebar lah. Pandangan dia lah. Itu pandangan dia. Itu. Wallahu'alam. Okey, Bait Haris. Ustaz, baca maksurat tu fadilatnya sahih ke? Dia maksurat ni adalah himpunan hadis-hadis wirid-wirid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi sifat dia bukan bersekali, sifat dia terabur. Kan? Dalam hadis tu ada ketika Nabi baca macam ni, ada ketika yang lain Nabi baca macam ni. Jadi Hasan al-Banna dia ambil semua hadis-hadis dia buat satu buku, dia baca satu masa. Tu je. Jadi fadilat tu tak ada. Fadilat tu kalau kata baca buku maksurat ni ada fadilat, tak ada. Kalau ada, takkan Hasan al-Banna tak pernah mencipta fadilat bila membaca maksurat. Begitu. Tapi kalau kita nak kata bacaan-bacaan tertentu, contoh macam kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ayat tu kan. Itu adalah fadilat yang disebut Nabi sallam. Itu by kalimah-kalimah tu. Bukan satu buku maksurat itu kita baca ada fadilat ni. Tak ada begitu. Wallahu a'lam. Okey, ada lain soalan? Juga sejam setengah dah kita. Ada lagi siapa nak tanya soalan, sila. Bismillah. Ada lagi tak? Rasa tak ada lah kot. Cukup lah kot, lain kali pula Esok lah insyaAllah. Esok pun Nana tak janji petang tu. Sebab baca hadis tu mungkin ada urusan. Tak tahu sempat ke tak. Jadi Nana tak janji. Tapi malam tu insyaAllah Nana akan cuba juga untuk study. Untuk live Facebook, tafsir surah Yusuf. Untuk sambungan lah insyaAllah. Esok insyaAllah kita cuba baca ayat yang ke-19. Kalau boleh lajak sampai ayat 20 tu lagi baik lah. Tapi kalau tak sempat, kita nak baca sampai ayat ke-19 lah insyaAllah. Cukup lah kot. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.